Sehari sebelum merompakan, hari Jumaat 14 Februari 2003, ketika orang lain sedang menyambut hari kekasih, Leonardo Montebertello melawat bilik kebal di pusat belian Antwerp. Sambil melihat petinya, dia bergerak ke kiri sikit dan menyembur wangian wanita pada radar Doppler. Tindakan ini dirakam dalam kamera litar tertutup. Tapi, tak diendahkan waktu itu kerana dia adalah pengunjung biasa ke bilik kebal itu. Mengapa dia berbuat begitu? Dan mengapa minyak wangian wanita? Video ini adalah episod ketiga rompakan pusat belian Antwerp. Tekan pautan ini untuk melihat episod pertama dan episod kedua. Sekarang, mereka dah memasuki bilik yang menempatkan ribuan batu-batu permata. Untuk mengelakkan kamera dan pengesan cahaya, mereka tak membuka lampu sepanjang rompakan tu. Ketika inilah, perbuatan Montebertello tadi membantu mereka. Minyak dari semburan wangian wanita adalah telus dan akan melindungi sensor dan mengesan haba dan pergerakan. Montebertello tahu ini adalah langkah sementara dan tak pasti berapa lama semburan itu akan bertahan. Dan nasib baik menyebelahi mereka. Semburan itu masih berfungsi semasa rompakan. Sekarang adalah tugas yang paling penting, juga lapisan keselamatan yang terakhir. Raksasa bergerak ke tengah-tengah bilik yang gelap tu. Dia mencapai ke siling dan membuka satu panel untuk mencari sistem wayar masuk dan keluar. Terdapat arus elektrik di sepanjang wayar ini dan jika ada sensor yang diganggu, litar akan pecah dan mencetuskan penggera. Untuk mengatasinya, raksasa dengan berhati-hati menanggalkan lapisan plastik dawai dan melekatkan sekeping wayar baru ke pendawaian tembaga yang terdedah, mengubah arah arus dan memastikan bahawa ia tak berfungsi sekalipun sensor diganggu. Sepanjang proses ini, raksasa mesti memastikan dia tak cemas dan tak mengambil masa yang lama kerana radar Doppler akan dapat mengesan haba dari badannya sekiranya semburan minyak tadi dah tak berfungsi. Hasil dari beratus-ratus latihan sebelum ni, raksasa berjaya menggagalkan penggera yang terakhir tu dan kini bilik kebal tu dah hilang dari dunia luar sepenuhnya. Pasukan tu memasuki bilik dan menutup pengesan lampu dan kamera keselamatan dengan pita pelekat. Radar Doppler pula ditutup dengan kotak styrofoam. Ya, kotak yang biasa kita guna untuk bungkus makanan tu. Mereka merompak dalam kegelapan dengan menghafal susunan peti simpanan. Sesekali, mereka menyalakan lampu untuk meletakkan gerudi di atas kotak kunci. Raja kunci menggunakan gerudi tangan untuk memecahkan setiap peti yang hanya memerlukan 3 minit untuk dibuka. Isinya kemudian dimasukkan ke dalam beg. Sudah 6 jam mereka berada di situ dan masa sekarang 5:30 pagi. Beg-beg mereka dah penuh melimpah dengan jongkong emas, berlian, batu-batu permata dan jutaan wang dalam pelbagai mata wang. 109 daripada 160 peti di situ dah pun dirompak. Ini adalah masa yang sesuai untuk meninggalkan tempat itu sebelum disedari orang ramai. Pantas keluar memberitahu Montebertello untuk bersiap sedia untuk lari. Pasukan tu mengambil masa hampir 1 jam untuk membawa keluar hasil rompakan. Sebelum keluar, mereka sempat mencuri rakaman kamera keselamatan. Di bangunan terbengkalai sebelah, Montebertello telah bersedia dalam keretanya untuk pecut lari. Mereka berkumpul di rumah Montebertello dan meraihkan perompakan ini. Pelan mereka dah berjaya dan mereka semua kini adalah jutawan. Dari siapa yang akan menyedari rompakan itu memandangkan hari itu adalah hari Ahad. Sehingga hari Isnin, perbuatan mereka akan terlindung dari pengetahuan umum dan mereka masih ada masa untuk bersembunyi. Sarung tangan yang diguna juga dah dibakar. Kebiasaannya, batu-batu berlian akan disimpan dalam beg kulit kecil dalam peti simpanan. Dengan kegairahan, raksasa membuka beg-beg kecil itu. Alangkah terkejutnya dia apabila mendapati beg-beg itu kosong. Mereka berlima menjadi bingung. Dengan rasa curiga, mereka membuka beg-beg yang lain dan mendapati kebanyakannya kosong. Mereka mula berbincang sambil menyediakan sandwich salami. Mereka baru menyedari bahawa mereka dah ditipu oleh peniaga belian yang mengupah mereka. Rupa-rupanya, peniaga belian itu juga menyimpan beliannya di situ. Mereka mengesyaki peniaga belian itu berkomplot dengan peniaga-peniaga yang lain untuk mengeluarkan berlian-berlian mereka dari situ. Jadi, apabila rompakan berlaku, mereka dapat menuntut kembali berlian yang dirompak selain menuntut insurans untuk berlian tersebut. Sekarang, mereka cuma dapat merompak kira-kira $20 juta.
Tapi mereka tak mahu mengambil risiko lagi dan membuat keputusan untuk membahagikan sahaja hasil rompakan. Genius, raksasa dan raja kunci meninggalkan nota bertelur dan pantas. Apa yang dibuat oleh nota bertelur dengan belian-belian tu? Jangan risau, episod seterusnya adalah yang terakhir.